Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Al-Amaniyah, Al-Fadil, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam program ilmu yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, di mana majlis seperti ini yang pertama sekali mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Allah beri kepada kita keberkatan bila kita ada dalam majlis ilmu. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi galakan yang besar dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitulah hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, hari ini tuan-tuan, ilmu di zaman kita ini cukup senang. Dulu ilmu kena cari, sekarang ini ilmu mencari kita. Ilmu cari orang, dia mari ke rumah lah, mari ke masjid. Kadang-kadang ilmu duduk di hujung jari je. Hujung jari, dengan alat-alat yang ada hari ni, dengan telefon yang ada alat canggih-canggih ni, menyebabkan orang mudah dapat ilmu. Cuma ilmu itu terbagi kepada dua. Satu dia panggil ilmu maklumat, satu lagi ilmu kefahaman. Yang kita banyak mudah kita dapat ini ilmu maklumat. Itu berbeza. Ilmu kefahaman satu lagi cabang ilmu yang sukar untuk kita dapat. Dalam hadis Muslim ini Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nascaya Allah mempermudahkan jalan yang nak pergi ke syurga. Tapi ilmu yang kedua yang agak sukar itu, iaitulah dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid. Siapa yang Allah nak beri kepada mereka kebaikan, maka diberinya kepada orang itu kefahaman dalam agama. Kerana itulah para ulama mengatakan berbeza di antara faham dengan maklumat. Kefahaman satu kes, maklumat kes yang kedua. Sehingga Nabi mengatakan, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanya boleh beri kepada kamu maklumat, ilmu boleh beri. Yang ini baik, yang ini tak baik, yang ini halal, yang ini haram. Tetapi kefahaman orang nak terima ilmu, itu Allah yang beri. Kerana itulah kita lihat pada jemaah sekalian, hari ini orang yang mengaji ilmu ramai. Bahkan graduan-graduan daripada pengajian Islam
dari berbagai bidang agama. Yang agama pula telah dipecah pada syariah, usuluddin, tafsir, hadis, bahasa Arab. Semua ini iaitulah golongan-golongan yang mendapat maklumat, mendapat ilmu, tapi belum tentu kita mendapat kefahaman. Jadi nak faham, nak beramal, ini satu perkara yang lagi yang kita kena tambah dalam pengajian kita. Tujuan aku belajar ni untuk apa? Untuk beramal. Kalau mengaji saja untuk ada ilmu kemudian tak mahu beramal, lebih baik kita tak tahu. Boleh jadi kita termasuk dalam kumpulan dia panggil al-uzru bil jahli. Diberi keuzuran dengan sebab tak tahu. Tapi di zaman kita ini, kalau ada orang kata tak tahu, tak munasabah. Ada orang kata tak tahu, tak munasabah. Sebab maklumat sangat tersebar. Ini termasuk dalam al-asyratus sa'ah, alamat kiamat yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah banyaknya maklumat tersebar. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, ini mukaddimah kita tentang kelebihan ilmu. Dan Nabi menggalakkan beri lorong pada kita nak pergi ke syurga, ikut ilmu. Kenapa? Sebab syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu tak boleh sampai kepada dia kecuali kita ada GPS yang betul. Istilah orang sekarang ni GPS ada. Kita nak pergi sini tak tahu jalan, pasang alak boleh pergi. Kita nak pergi ke syurga tak tahu jalan kecuali melalui lorong-lorong yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut jalan ini. Hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan aku, jalan yang lurus, fattabi'u, ikut. Wala tattabi'us subula fatafarriqum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan lain yang banyak digoda oleh syaitan, maka kamu akan terpesong daripada jalan yang benar. Tajuk yang kita pilih untuk perbincangan kita iaitulah tentang fitnah. Kita ni bila sebut fitnah, kita nampak orang khianat dengan kita. Pasal itulah timbul soalan, orang tanya, adakah fitnah ni semua tak baik? Adakah fitnah itu semua yang tak baik? Lah, ada kalanya. Cuba kita lihat malam ni, saya nak ajak para jemaah mengembara bersama dengan saya beberapa ayat Al-Quran, baru kita faham makna apa fitnah. Yang kita faham tu mungkin sebahagian daripada ayat ini. Di antara makna arti fitnah yang disebut dalam Al-Quran Karim, iaitulah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka an yutraku, mereka dilepaskan bebas, dibiarkan, bila an yaqulu amanna, bila kita kata aku beriman pada Allah, maknanya kita selamat, tidak ada gangguan, tidak ada apa kacau bilau lah. Amahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak difitnah. Kata di ahli tafsir, Ibnu Jarir kata wahum la yubtalun, mereka tidak diuji, tidak diberi bala, tidak dicabar dan sebagainya. Walaqad fatanna allazina min qablihim, Allah Taala sepanjang ayat ini, kami telah uji orang yang dulu daripada kamu. Allah Taala tahu siapa yang sabar dan siapa yang gugur. Ini ayat menunjukkan kepada kita salah satu daripada makna fitnah, iaitulah makna al-ibtila, makna ujian. Dalam arti yang lain pula, wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Surah Al-Maidah ayat 49. Di sini wahzarhum an yaftinu. Takutlah kamu daripada yaftinu, orang kafir memfitnah kamu, yakni menyekat kamu daripada beramal dengan Al-Quran yang diturunkan. Ingat, ujian yang pertama dalam Quran, bala, Tuhan uji. Yang kedua, fitnah di sini dengan makna ada sekatan,
Tak boleh kita nak beramal dengan Al-Quranul Karim, dengan apa yang diturun oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka orang-orang kafir sehingga tidak ada fitnah. Fitnah di sini dengan makna syirik dan kufur. Syirik dan kufur. Jadi makna fitnah itu banyak. Itu 2-3 contoh untuk tuan-tuan ingat. Maka fitnah buat melakukan maksiat, fitnah kesamaran di antara hak dengan batil juga fitnah, menyesatkan orang juga dipanggil fitnah, membunuh dan menangkap menawan orang juga fitnah, dan ikhtilafun nas, berbeza pandangan manusia. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Yang ni kata halal, yang ni kata haram. Wal awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Fitnah yakni menjadikan kamu berikhtilaf, berbeza pandangan. Ini para jemaah kita lihat tentang arti fitnah. Kemudian fitnah ini terbagi kepada beberapa kategori. Ada fitnah yang besar, yang paling besar dalam Quran ini. Apa dia? Iaitulah fitnah dalam agama. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Fitnah yang besar, fitnah dalam agama. Kemudian ada lagi fitnah, dia panggil fitnah dalam kehidupan. Allah uji kita fitnah dengan anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sesungguhnya anak pinak kamu, amwal, harta benda kamu, wa auladukum, anak pinak kamu, fitnah, ujian pada kamu. Jadi bila sebut tentang fitnah, satu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab bertanya pada sahabat-sahabat. Dia kata, siapa di kalangan kamu, wahai sahabat semua ni, siapa di kalangan kamu yang hafal hadis fitnah? Jawab di seorang sahabat bernama Huzaifah Ibn Yaman. Para jemaah kena ingat, Huzaifah ni seorang sahabat yang suka lawan arus. Apa lawan arus ini? Huzaifah dia jumpa Nabi SAW, dia suka tanya benda-benda negatif. Itu namanya lawan arus. Orang lain pergi tanya dia, tanya Nabi benda baik. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, manakah amalan yang paling baik? Nabi kata jihad, solat, birrul walidain, jaga dua ibu bapa. Huzaifah lah, dia tukar soalan. Dia kata, ya Rasulullah, dia suka tanya benda-benda yang tak baik. Oh, jadi Huzaifah jawab, kenapa saya lawan arus, suka tanya benda yang tak baik, benda negatif ni kenapa? Makhafatan yudrikani, dia kata aku bimbang, takut benda yang tak baik ini menimpa ke atas diri. Inilah kadang-kadang para jemaah kita kena belajar. Kalau tuan-tuan belajar dalam kitab akhlak ataupun dalam bahasa kita ni kitab tasawuf, dia akan bagi dua kumpulan. Yang pertama dia panggil a'malul qulub, amalan-amalan hati yang patut kita buat, ikhlas, tawakal, takut kepada Allah, itu amalan hati yang baik. Satu lagi dipanggil mufsidatil qulub, amalan-amalan yang merusakkan hati, seperti hasad, marah pada orang, riya, takabur. Itu semua benda yang merusakkan. Jadi kita kena belajar dua-dua. Tak boleh kita ambil satu je, kemudian yang dua tak ambil. Itulah kata ulama Ahlus Sunnah, bahawa dalam Islam ini kita kena berjalan seperti burung terbang dua sayap. Burung tak boleh terbang satu sayap, dia kena terbang dua sayap. Sama juga dengan kita orang Islam, kena duduk di antara dua jalanan, iaitulah bainal khaufi war raja, di antara takut dan harap. Kalau kita asyik takut saja, Allah takut, sudah solat, merenung, termenung kat tangga, balik rumah tak lalu makan, sebab takut
Allah Ta'ala tak terima salat aku. Orang ni akan mati kebuluran, mati kurus dia. Sebab mana dia boleh hidup macam ni? Maka dia kena imbang. Satu lagi kumpulan dia panggil ar-raja, kuat sangat mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau buat maksiat, orang kata, awak ni buat maksiat ni, tak apa, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Awak ni buat salah, innallaha ghaffar, Allah Ta'ala menerima taubat. Jadi semua benda jadi cincai belaka. Mudah belaka bagi dia. Yang ni tak apa, yang ni tak apa. Maka orang yang terlalu bermudah dengan masalah ini, dia akan pergi satu kumpulan, nama dia kumpulan Murji'ah. Apa dia kumpulan Murji'ah ni? Golongan yang mengatakan dosa dan maksiat yang dibuat oleh orang ini tidak memberi masalah pada orang, tidak menjejaskan iman. Ini bahaya. Kumpulan yang melampau sangat dalam menggunakan hadis-hadis yang menyebut menakutkan, al-wa'id, orang ini akan jadi kumpulan ganas. Dia panggil kumpulan Khawarij, yang akan menentang, mengkafirkan orang-orang Islam. Maka bila kita duduk di zaman fitnah, zaman macam ni, kita kena imbang, belajar di antara dua kumpulan. Cerita Huzaifah tadi, qala ana. Huzaifah jawab pada Sayyidina Umar yang bertanya, siapa yang hafal hadis tentang fitnah? Huzaifah kata, saya ya Khalifah, ya Umar. Faqala innaka lajari. Umar kata, awak ni seorang yang berani. Ada hadis ni engkau? Faqala kaifa? Kaifa? Macam mana hadis? Cerita pada kami. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Ujian fitnah seorang itu yang berlaku di kalangan ahli dia. Hari ini kita duduk baik-baik. Ada ke tidak ada ujian daripada keluarga? Ada. Suami dapat isteri cantik, baik orangnya, solat pun rajin, tapi bila keluar rumah tak nak tutup aurat. Tutup juga aurat, tapi tidak menepati pos pakum syariat Islam dalam bab pakaian. Pakai baju terbelah sana sini. Apa dia? Ini fitnah. Suami tengok je isteri keluar rumah, selamat jalan, assalamualaikum, assalamualaikum aja, tutup aurat tak pandai. Ini fitnah. Wa malihi, fitnah dalam harta. Kadang-kadang kita nak cari harta yang menyebabkan kita susah. Wa fitnah wa jarihi, fitnah daripada jiran tetangga kita. Wa waladihi, fitnah daripada anak-anak, tak jaga anak dengan betul, abai, cuai pada pendidikan anak-anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukaffiruha salatu was-siyamu was-sadaqah. Semua kesusahan yang kita lalui melalui keluarga kita, mencari harta, nak jaga anak-anak ini, boleh dihapuskan dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Bila dengar hak ni, Sayyidina Umar kata apa? Laisa as'alu anti. Huzaifah, aku bukan nak tanya hak ni, bukan nak tanya isu fitnah dalam keluarga macam ni. Innama as'alul anil lati tamuju kama yajujul bahr. Yang aku nak tanyanya fitnah yang berlaku seperti gelombang yang besar di lautan. Mana fitnah ni cukup bahaya. Bila dia landa gelombang ini, ramai orang yang akan tenggelam, ramai orang yang akan hanyut. Kata di Huzaifah, wa inna zalika baban mughlaqan duna zalika baban mughlaqan. Umar, fitnah ni belum berlaku sebab ada pintu yang tertutup. Jaga, fitnah ni belum datang lagi. Qala fayuftahu aw yuksar. Tengok, Sayyidina Umar tanya, pintu tu akan dibuka atau dipecahkan? Cerdik Sayyidina Umar, dia punya soalan, dibuka atau dipecahkan? Qala yuksar. La ilaha illallah. Huzaifah kata pintunya akan dipecah, bukan dibuka. Qala zaka ajdaru alla yughlaq ila yaumil qiyamah.
Kata dia Sayyidina Umar, kalau dipecah bermakna pintu ini tidak akan ditutup lagi sampai hari kiamat. Qala, kata dirawi, faqultu li Huzaifah, "Hei Huzaifah, Umar tahu ke tidak siapa dia pintu itu?" Umar tahu ke tidak siapa dia pintu? Qala, "Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah." Oi, dia kata Umar tahu seperti dia tahunya esok ada malam ni. Mana jelas sangat siapa dia orang tu. Qala faqultu li Huzaifah, "Inni haddastu hadisan laysa bil aghalib." Jadi rupa-rupanya pintu yang tertutup tadi siapa dia? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pintu ini tidak dibuka, dipecahkan. Ini punca fitnah yang berlaku kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mati dibunuh. Ingat tak kita? Sayyidina Umar mati macam mana? Dibunuh. Waktu dia keluar nak salat subuh, mari si Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini telah robek dia punya perut, keluar jalan perut dia, bawa kepada kematian Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi malangnya pembunuh Sayyidina Umar Abu Lu'lu'ah ini telah mendapat tempat yang tinggi di sisi golongan-golongan Syiah Rafidah. Mereka berpesta, buat maharajaan, buat festival di kubur Abu Lu'lu'ah kerana gembiranya Abu Lu'lu'ah boleh bunuh Sayyidina Umar. Jadi hasil daripada terbunuh Sayyidina Umar itu bermakna pintu fitnah telah dibuka. Mari Sayyidina Osman, lepas pada itu Osman radhiyallahu anhu juga mati dibunuh. Mari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali pula mati dibunuh. Subhanallah. Inilah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang demi seorang telah mati syahid, dibunuh oleh orang-orang yang menentang mereka pada waktu itu. Jadi di sini kita lihat para ulama menjelaskan kepada kita bahawa dalam masalah fitnah kita kena belajar sungguh-sungguh. Terutama zaman kita hari ini, dia panggil zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah dalam kehidupan, fitnah dalam agama, dan fitnah dalam berbagai-bagai perkara. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi gambaran yang besar. Nabi mengatakan ada kala fitnah ni mari daripada perbuatan-perbuatan sendiri. Dalam hadis Nabi kita sebut, badiru bil a'mal, segera kamu lakukan amalan. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, selagi akan ada fitnah yang menimpa ini seperti malam yang gelap gulita. Kalau sebut malam pun kita tahu dah gelap. Laili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil muzlim, malam yang gelap. Setara mana gelapnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi boleh jadi beriman, petang kafir. Wal iyaz billah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petangnya beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka telah menjual agama kerana benda-benda dunia. Ini yang disebut dengan nama fitnah dunia. Kecintaan kerana dunia, kerana takut hilang pangkat, kerana takut hilang tak dapat projek, kerana takut ni kita sanggup menjual agama kita walaupun tergadainya agama. Yusbihu, pagi beriman, petang kafir. Ini waktu manusia bercelaru. Kecelaruan ini mari daripada pemikiran kita yang telah dijajah begitu lama. Hari ini para jemaah kita lihat, penjajah bila mereka datang ke negara-negara umat Islam, mereka akan asingkan di antara hidup beragama dengan hidup tidak beragama. Karena itulah penjajah, pokok segolongan sekular, menggelarkan ahli agama mereka sebagai rijaluddin, orang-orang agama. Kita sebagai orang Muslim tak patut kita kata ini orang agama. Ini kalau dia orang agama, kita orang apa? Makna kita orang tidak beragama. Ini pemisahan, kecelaruan yang timbul dalam masyarakat.
hasil daripada didikan penjajah yang memisahkan kehidupan daripada keadaan sebenar. Hasil daripada ini, kesannya cukup besar. Yang pertama kesannya, iaitulah kita telah celaru dalam pemikiran kita, salah faham tentang makna beriman dengan makna Islam. Dua-dua ni duduk di bawah satu skop, salah faham tentang konsep beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Hari ini bila sebut mengabdikan diri, apa makna beribadat? Kita kena balik semula kepada dua asas akidah. Dia panggil asyhadataini, dua rukun yang besar. Dua syahadah kita. Yang pertama sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di manakah penyaksian kita kepada Allah dan di mana penyaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sini, tuan-tuan kena balik semula kepada iman, iaitulah Islam, iman. Bila sebut tentang Islam, apa makna Islam? Boleh tak boleh tuan-tuan bagi jawapan, apa makna Islam? Islam itu, kalau kita tanya budak-budak sekarang ni, apa dia Islam? Oi, 5 rukun. Itu rukun. Itu bilangan arkan. Apa itu iman? Iman 6. Nah, ini bilangan. Yang kita nak perinci satu persatu. Bila orang tanya tentang apa makna Islam? Islam itu antas taslim lillah. Kita tunduk patuh kepada Allah. Itu makna Islam. Dalam mana? Semua perkara mesti kita tunduk. Kalau tidak, karena itulah para ulama, tuan-tuan tengok dalam kitab Mustaqah Hadis, ketika menafsirkan makna Islam itu, iaitulah Islam dengan makna agama. Kalau kata saya orang Islam, bermakna kita beragama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama Islam. Kalau kita belajar, Islam mengharamkan arak, riba, judi, pendedahan aurat. Apa makna? Islam itu sendiri dengan makna hukum yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Islam. Apa makna Islam? Ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu makna Islam. Apa makna Islam? Tunduk dan patuh kepada peraturan. Jadi bila kita faham makna Islam, kita faham arti mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, pada ketika itu baru terangkat fitnah yang ditinggal oleh penjajah bahawa Islam itu hanya terkurung dalam masjid, Islam itu hanya terkurung di dalam salat, puasa di Mekah. Maka dalam kehidupan-kehidupan yang lain, semuanya kita bebas memilih apa yang kita nak, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak turun daripada Al-Quran ini kecuali Al-Quran yutla, untuk dibaca, bukan untuk diamalkan. Ini kesan yang besar. Fitnah dalam kehidupan ini apabila penjajah memisahkan kehidupan masyarakat daripada beramal dengan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena jelaskan. Kena faham di sini. Maka mari pula, itu di antara fitnah yang besar, fitnah di dalam agama. Mari pula fitnah yang lain kita coba lihat secara ringkas satu persatu yang lain pula, iaitulah fitnah dalam kehidupan. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Zubair kata, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah merangkak, merayak masuk ke dalam kehidupan kamu ini da'ul umam, penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Apa dia penyakit orang dulu? Al-hasadu, hasad, dengki. Wal baghdha, marah pada orang. Nabi kata hiyal haliqatu, inilah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ar,
Bukan aku kata dia cukur rambut naik pula. Ini tahliquddin, dia telah mencukur agama. Wallazi nafsi biyadi, demi umurku, diriku di tangan Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu, kamu tidak boleh beriman betul-betul hatta tahabbu, sehingga kamu berkasih sayang. Afala unabbiukum bima yusabbitu zakum lakum. Nabi kata, nak atau tidak aku tunjuk pada kamu apa yang boleh meneguhkan pendirian kamu. Dia itulah absus salami bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam lain lebih panjang, Nabi kata, orang tanya sahabat, wa ma da'ul umam, apa dia penyakit orang dulu ya Rasulullah? Qala al-asharu. Tuan-tuan boleh tanda, al-asharu iaitulah orang yang banyak kufur nikmat. Allah beri kepada kita nikmat, kita engkar. Dia kata, saya tak engkar Ustaz. Dapat nikmat saya buat kena kesyukuran. Betul, nuri kesyukuran. Panggil orang ramai. Kadang-kadang majlis syukur tu penuh dengan majlis maksiat, bercampur haram laki-laki perempuan, penuh dengan lagu-lagu, dengan benda-benda yang Allahu Akbar, tidak menunjukkan kesyukuran. Nabi kata apa? Apabila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenapa Nabi kita berdiri sampai bengkak kaki, Nabi jawab apa? Wahai Rasulullah, buat apa berdiri sampai bengkak kaki? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi ini telah diampunkan dosa yang lepas, dosa yang kemudian. Buat apa? Apa Nabi jawab? Afala akunu abdan syakura, tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Ini makna syukur tuan-tuan, iaitulah apabila kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wal batar, sombong bila dapat nikmat. Ini penyakit berat. Yang ketiga, wat takatsuru, memperbanyakkan harta, wat tanafus fid dunya, berlomba-lomba mengejar dunia. Tak tahu halal haram, tak tahu apa dia. Wat tabahudu, suka marah memarahi orang lain. Wat tahasudu, dan banyak berdengki, hatta yakunal baghyu, sehingga banyaknya berlaku permusuhan. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahaya orang-orang yang bersifat sedemikian. Kenapa? Karena ini penyakit-penyakit umat dulu yang memisah, memecah belahkan masyarakat. Masyarakat berpecah belah bukan kerana itu, kerana ini. Yang pertama sekali, kerana hati tidak bersatu. Kenapa hati tak boleh bersatu? Sebab kita tidak berpegang dengan ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua umat ni satu belaka, yang haram kita bawa semua kata ini haram, yang halal kita beri sokongan 100% untuk melaksanakannya, yang tak baik semua kita menentang, manusia akan satu. Tapi kalau duk pecah, tak baik apa, semua orang buat belaka, buat ustaz tu lepas tu yang kata tak baik, maka dia akan celaru timbul. Kecelaruan yang timbul ini sebab hasil daripada kita tidak duduk dalam keadaan yang tenang. Itu para jemaah sekalian, ini di antara fitnah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, fitnah yang berlaku dalam masyarakat ini apabila manusia tidak mengikut peraturan yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, itu fitnah yang pertama, penyakit-penyakit yang berat. Di antara penyakit lagi yang boleh menyebabkan fitnah dalam masyarakat ini, iaitulah daripada Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Nabi tanya, sahabat, nakkah tidak kamu aku beri tahu pada kamu orang yang terbaik di kalangan kamu? Siapa? Qalu bala ya Rasulullah. Kenapa tak nak pula? Qala fa khiyarukum alladzina idza ru'u zukirallah. Orang yang baik di kalangan kamu, bila-bila masa kamu tengok dia sentiasa berzikir pada Allah. Dia tak bincang hal orang, tak cara pada orang, tak sibuk-sibuk dengan orang. Zikir je. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Duk zikir.
Kemudian Nabi tanya pula, ala ukhbirukum bisyirarikum, nakkah tidak aku cerita kepada kamu siapakah orang yang tak baik di kalangan kamu? Siapa? Qalu bala. Naklah Rasulullah, kenapa pula tak nak? Nabi mengatakan fasyirarukum, orang yang tak baik di kalangan kamu al-mufsiduna bainal ahibbati, orang yang merusakkan, memecahkan, menjahannamkan hubungan orang yang berkasih sayang di antara sama-sama Islam. Al-masya'una bin namimati, orang yang berjalan meracuni orang. Pergi rumah orang ni, awak dengar dia tu. Oh, dia kata apa? Pergi jumpa orang ni pula, awak dengar. Jadi kita duduk berjalan, duduk mecah belah masyarakat, duduk menyebarkan keburukan. Al-baghun al-bura'ul anad, orang yang menuduh orang-orang yang baik dengan tuduhan yang tidak baik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ini di antara fitnah akhir zaman yang berlaku, iaitulah fitnah memecah belahkan, melaga-lagakan orang. Semua perkara ini adalah termasuk dalam dosa besar yang sangat menakutkan kita. Tengok lagi hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai para sahabat, atadrunal mal muflis? Sahabat-sahabatku, kamu tahu apa makna muflis? Apa dia muflis? Orang yang banyak utang, tak ada duit nak bayar. Kan? Kita faham macam tu. Bahasa sekarang yang kata muflis ni, iaitulah orang yang bankrupt. Itu dia panggil, istilah orang baru ni, bankrupt, muflis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-muflisu fina min ummati, orang bankrupt di kalangan umat aku yang sebenarnya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyam, orang yang datang pada hari kiamat bawa puasa, bawa salat, bawa puasa, bawa zakat. Orang baik ni, dia salat, dia puasa, dia zakat, bahkan kita kata lagi dia sudah pergi haji. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat qad syatama hadza, mulut dia tak jaga, duduk maki orang ni. Wa qadhafa hadza, duduk tuduh orang ni jahat. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang ni dengan tidak betul, tak kira cara mana pun. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, memukul orang. Hari ni tuan-tuan para jemaah, di zaman fitnah hari ni, dulu kalau nak pukul orang, pukul dengan tangan, dengan alat senjata, payah. Tapi hari ni kita nak pukul orang hanya dengan ujung jari. Tulis dalam internet, tulis dalam Facebook, dalam Twitter, buat fitnah pada orang, maka itu satu pukulan yang boleh dikategorikan darabah hadza. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayuqa hadza min hasanatihi, Allah SWT ambil kebaikan orang tu, beri pada kita. Ambil kebajikan yang dia bawa, beri pada orang. Ambil kebajikan orang ni, beri pada orang ni. Jadi apa yang dia tinggal pada dia? Tak tinggal apa-apa lagi. Maka diambil kejahatan orang tu, dicampur atas kepala dia, summa turiha finnar, kemudian dicampur ke dalam neraka, wal iyaz billah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita berhenti azan.